Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP sentiasa prihatin dan komited dalam melaksanakan inisiatif dan perancangan yang lebih efektif dan bersifat inklusif melibatkan golongan rentan termasuk ibu tunggal, tidak kira di mana mereka berada, sama ada di bandar ataupun di kawasan luar bandar ataupun pedalaman, supaya mereka dapat menjana pendapatan yang stabil bagi meneruskan kelangsungan hidup. Untuk makluman ahli yang berhormat, terdapat banyak program ataupun inisiatif yang telah dibangunkan oleh agensi-agensi di bawah KUSKOP untuk golongan rentan termasuk ibu tunggal di seluruh negara. Antara program dan inisiatif oleh agensi-agensi di bawah KUSKOP yang telah dirangka dan dilaksanakan khusus bagi golongan tersebut adalah seperti berikut. 1. Skim Pembiayaan Ikhtiar atau SPI di bawah Amanah Ikhtiar Malaysia AIM yang telah menyediakan skim pembiayaan kepada 323,033 orang usahawan wanita ataupun dipanggil sahabat usahawan AIM bermula Januari hingga Ogos 2023 dengan perbelanjaan sebanyak ringgit Malaysia 1.74 bilion. 2. Program Tekun Wanita oleh Tekun Nasional yang telah membantu seramai 3,801 orang usahawan wanita bermula Januari hingga Ogos 2023 bagi mendapatkan pembiayaan berkumpul dengan mudah, cepat dan cekap untuk tujuan perniagaan dengan jumlah perbelanjaan sebanyak ringgit Malaysia 20 juta ringgit. 3. Program Pembiayaan Mikro untuk Penjaja dan Peniaga Kecil NPPK 2.0 di bawah Bank Rakyat telah memberikan pembiayaan atau pinjaman berjumlah ringgit Malaysia 3.068 juta bermula Januari hingga Ogos 2023 kepada 383 usahawan mikro bagi menambah baik dan membangunkan semula perniagaan sedia ada. 4. Program Inklusif SME Ecosystem atau IC oleh SME Corporation menyediakan bantuan geran kepada inovator PMKS bagi memperkasa kumpulan B40 dan menggalakkan transformasi komuniti termasuk perusahaan mikro di kawasan luar bandar. Bagi tempoh 2021 hingga September 2023, sejumlah 30 inovator PMKS telah mendapat manfaat dengan kelulusan geran berjumlah ringgit Malaysia 4.6 juta ringgit. Dan kelima, program pemerkasaan usahawan wanita atau PUAN telah dilaksanakan oleh Institut Keusahawanan Negara INSCAN bermula pada bulan Januari hingga Ogos 2023. Seramai 120 usahawan wanita B40 dalam sektor makanan dan minuman telah dibantu ke arah pendigitalan melalui pemberian latihan dan geran perniagaan sebanyak ringgit Malaysia 216,000 ringgit. Sekian, terima kasih. Baik, saya jemput Dato' Panjang. Ya, terima kasih Tan Sri, terima kasih Yang Berhormat di atas jawapan yang diberi dan saya ucap tahniah di atas pelbagai usaha yang telah dibuat. Adakah kerajaan bercadang untuk menyatukan semua aktiviti pembangunan usahawan di bawah satu bumbung agar tidak berlaku pertembungan fungsi antara kementerian? Sebab kita lihat ini pelbagai kementerian dan agensi yang menjalankan program-program yang berkaitan dengan aktiviti usahawan. Dan saya ingin tahu juga daripada jumlah yang telah dinyatakan tadi, berapa sebenarnya yang mereka betul-betul berjaya dan berapa peratus peningkatan pendapatan mereka dan apakah cabaran utama yang dihadapi oleh kementerian dalam membimbing mereka dan usaha untuk seterusnya dalam memastikan supaya golongan ibu tunggal khususnya yang berada di bandar ataupun miskin bandar dan luar bandar. Terima kasih.
Silakan, Tri. Yang berhormat ahli telah bertanya beberapa soalan dalam soalan tambahan. Saya akan cuba untuk menjawab satu persatu. Pertamanya berkenaan dengan inisiatif yang dijalankan oleh pelbagai agensi di bawah beberapa kementerian. Untuk makluman ahli yang berhormat, SME Corp melalui SMEPA iaitu mengumpul semua data daripada semua agensi mengikut data yang sedia ada 64 agensi yang sedang menjalankan ataupun melangsungkan program keusahawanan. Jadi semua maklumat adalah dikumpul dan diselaraskan oleh SME Corporation. Jadi melalui proses itu kita dapat memastikan tiada sebarang pertindihan dari segi program yang dilangsungkan. Tetapi ada juga percubaan untuk untuk menyelaras utama pelaksanaan inisiatif keusahawanan di bawah kementerian-kementerian ataupun agensi berlainan di peringkat pusat dan juga di peringkat negeri. Bagi memastikan pembangunan dan penyelarasan inisiatif keusahawanan berjalan dengan lancar atau tidak berlaku pertindihan, struktur tadbir urus yang komprehensif telah dibentuk di peringkat persekutuan dan negeri seperti berikut. Satunya, Majlis Pembangunan Usahawan dan PMKS Kebangsaan MPUPK yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri yang berperanan menetapkan hala tuju serta dasar pembangunan usahawan dan PMKS secara menyeluruh merentasi semua sektor ekonomi. Seperti yang saya katakan tadi, selain itu KUSPKOP melalui SME Corp memantau program-program pembangunan usahawan yang dilaksanakan oleh 68 kementerian ataupun agensi serta 7 kerajaan negeri melalui platform SMEPA atau Pelan Tindakan Bersepadu PMKS. Melalui platform ini, SME Corp melaksanakan penilaian program pembangunan PMKS dan dibentangkan dalam mesyuarat MPUPK dan MPKN. Berkenaan dengan soalan kedua, berapakah antara usahawan-usahawan yang diberi bantuan ataupun bimbingan ataupun pembiayaan mereka berjaya. Ini adalah satu cabaran yang sedang dihadapi oleh kementerian kerana pada setakat ini pencapaian atau KPI ditentukan berdasarkan kepada pencapaian sasaran. Tetapi mulai tahun ini, kementerian telah mengambil satu pendekatan untuk menilaikan kejayaan bukan sahaja berdasarkan kepada pencapaian sasaran tetapi juga berdasarkan kepada kejayaan setiap satu daripada usahawan yang telah diberi bantuan ataupun pembiayaan. Perkara itu telah pun diambil kira dan untuk tahun-tahun akan datang kita akan dapat membentangkan kejayaan setiap satu daripada program yang dilaksanakan di bawah kementerian. Berkenaan dengan cabaran yang dihadapi oleh golongan rentan ini, kami rasa inisiatif ataupun program yang mencukupi telah pun disediakan. Cabaran adalah untuk menyampaikan maklumat ini ke peringkat setiap satu daripada golongan rentan yang ingin mengambil bahagian dalam program-program. Itu adalah satu cabaran yang sedang diatasi dengan mengadakan program jelajah usahawan di semua peringkat dan juga di semua daerah di seluruh negara. Sekian, terima kasih.